Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Um mukhtasar, ringkasan kitab Al-Um untuk kita terjemah ini pada muka surat 266. 266 Al-ardu takunu biha al-masajid, itu tajuk dia. Tempat yang mana terdapat banyak masjid di tempat itu. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini berkait dengan di satu tempat itu, satu qaryah, terdapat banyak masjid. Itu tajuknya. Jadi perlu kita fahamlah bila kita bercakap tentang pelaksanaan salat Jumaat, dia sebenarnya banyak berkait dengan ketentuan daripada pihak pemerintah itu. Dia banyak kaitan. Dari sudut itulah. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang keberapa ni, saya pun tak tulis ni 648 kena tulislah mudah 648. 648 Qaul yang ke-648, Imam Syafi'i berkata, apabila sesebuah negeri itu memiliki kawasan yang luas, wa idza tas'atil balad wa kathurat ummaratuha wa kathurat imaratuha fabuniyat fiha masajidu kathiratun idhamun wa sigharun. Maksudnya begini, mana bila sesebuah negeri itu ada wilayah yang luas lah, memiliki bangunan yang banyak, penduduk pun ramai, serta banyak didirikan masjid-masjid, ada hak besar, ada hak kecil masjid itu. Jadi menurut pandangan saya, kata Imam Syafi'i, tidak dikerjakan salat Jumaat. Dia begini, hendaklah dikerjakan salat Jumaat itu pada satu masjid sahaja. Itu mudah terjemah kita. Sebab dia nampak terikat sangat dengan litera Arab itu. Bagi saya, kata Imam Syafi'i, tetap kena laksanakan masjid itu pada satu masjid, pilih masjid yang terbesar, masjid jami' dia panggil. Istilah masjid jami' ni masjid besar. Mana tak boleh buat banyak. Maknanya kehendak dia nya masing-masing kena pergi situ. Kena pergi situ. Cuba bayarkanlah jadi jumlah tu. Jumlah tu dia naknya, jumlah ramai tu. Sebab dia hari Jumaat ni dia nak tu fenomena tu. Syiar, sebagai syiar. Demikianlah juga kata Imam Syafi'i lagi, apabila negeri itu bersambung dengan kampung-kampung kecil, maknanya dalam negeri itu ada kampung-kampung kecil, ataupun negeri itu sendiri dia bersambung dengan kampung lain pula. Bersambung, bukan terpisah. Maka saya lebih menyukai. Maka saya lebih menyukai. Mana uhibbu, dia guna istilah gitulah, sama pun gitulah Imam Syafi'i ini. Saya lebih suka agar salat Jumaat diadakan di masjid yang paling besar. Masjid agung tu masjid jami' yang boleh menghimpunkan jumlah yang ramai. Paling besar, pilih mana paling besar. Apabila salat Jumaat dikerjakan pada masjid yang lain, maka setelah itu harus dikerjakan salat Zuhur 4 rakaat. Harus mana wajib. Tapi kalau masjid lain buat juga, tapi dia buat selepas itulah, maka dia kena sembahyang Zuhur pula lepas pada itu. Namun apabila salat Jumaat dikerjakan, maka mereka harus mengulangi salat Jumaatnya. Jadi kalau dia sembahyang Zuhur, lepas tu baru dilaksanakan salat Jumaat di masjid besar tu. Pokok dia ni hak mai Zuhur tadi, dia kena buat salat Jumaat pula. Kena ingat masalah kita bincang ni berkait dengan dia punya suasana zaman dulu. Sebab tu bagaimana dia tak timbul dah sekarang ni, sebab apa?
Sebab kalau kita nak praktik ke hak ni dengan jumlah penduduk seramai ni, masjid 4 kali stadium kena masjid. Sebab itulah kenapa heran ni dalam konteks ketika masyarakat tu tidak ramai, maknanya masih lagi mampu dihimpun ke dalam satu tempat. Mampu dihimpun ke dalam satu tempat, satu masjid. Contoh yang Anas sebutkan sebelum ni kita kena fikirlah bila kita baca ni. Misalnya tempat Anas sampai 50,000 penduduk. Lepas tu kita nak semaya satu tempat, tak mungkin boleh. Jadi kalau kita buat banyak tempat, beberapa buah masjid pun masih nampak ramai lagi orang, penuh sampai keluar masjid. Sehingga setengah-setengah masjid kalau di sana tu, bila hari Jumaat dia tutup pintu, dia buka pintu kecil supaya kenderaan tak boleh masuk. Sebab dalam pagar masjid yang luar tu boleh muat beratus-ratus kereta tu jemaah saja. Tu. Lepas tu panas kan? Mana muka tak muat. Sebab itulah di sana sekarang ni kalau tempat Ana, atas maslahat itulah surah pun jadi masjid Jumaat. Sebab apa? Banyak kalau perumahan saja dalam pagar perumahan tenang tu buah rumah. Kat tenang tu buah rumah. Kalau sebuah rumah 3 orang lagi semaya dah berapa? Jadi maknanya apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini di suatu ketika masyarakat tidak ramai. Jadi kalau masing-masing dah tak ramai, tiba-tiba buat masjid solat Jumaat terpisah-pisah begitu, tak nampak syiar itu. 100 orang, 50 orang lagi semaya, sikit tu semaya Jumaat. Sebab masjid, kalau setengah masjid misalnya, ialah Hana sebut dah masjid, kalau di tempat anak kuliah salah satu masjid Mawaddah, nama surah Mawaddah tu di Shah Alam section 7 tu, Zuhur saja baru 300 orang, 200 orang. Tu. Itu kita kena faham gitu. Tujuannya nak suruh ramai, biar nampak syiar itu. Jadi bila khutbah, bila ramai ni dia lain nak iaitu. Sehingga makna kalau seseorang itu melaksanakan Jumaat, setelah Jumaat dilaksanakan, dia kena sembahyang Zuhur pula. Kecuali seorang itu dia sembahyang Zuhur, lepas tu sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang Jumaat pula selepas pada itu. Maknanya Jumaat itu kena buat dulu. Sebab tu dalam kisah fiqh ni kalau Jumaat tu serentak, bukan kata selepas, serentak 2 Jumaat dibuat, atau khilaf ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i dia kata hak mana dulu ataupun hak mana dia panggil masjid jami' tu, hak tu yang dikira, hak lain tak kira. Ketak tu. Sebab tu ana catat di sini berdasar pada apa yang ana rujuk dalam internet, pandangan ulama-ulama semasa, ulama yang diiktiraflah dalam Hay'ah Kibarul Ulama, dalam Persatuan Ulama Dunia. Dia kata salat Jumaat ni memang dia lebih ditekankan kepada penentuan daripada pemerintah. Sebab dia nampak sangat agenda negara tu untuk nampak kesatuan umat itu. Tak boleh kita nak buat sendiri-sendiri. Mana sebuah jalan ada masjid, tiba-tiba kita nak buat jemaah sebuah jalan ni, tak boleh gitu. Dari segi ruh Islam lah, dari segi fiqh tu tak molek lagi tu. Yalah kalau kita nak pergi pendapat kata sah zaman kita lah ni pun, kukuk mana pun perkara tu agak lari daripada disiplin lah. Jana pun tak berani nak kata tak sah tu dalam konteks sekarang. Kena tanda ni pun Nepak 9 dia kena sosok baru tak khilaf ni. Nepak 9 ana memang tanda, sebab kita tanda dah setiap tajuk tu muka surat berapa duduk dalam syarah, sebab di syarah banyak ni. Alhamdulillah lah, banyak membantu kita. Terlupa nak tanda dia qaul yang ke berapa. Rupanya banyak dah kita baca ni. Qaul yang ke-949 lagi ni. Alhamdulillah. Apa kata Imam Syafi'i lagi berkait dengan tajuk ni juga ni? Dia kata apabila imam mewakilkan orang yang mengerjakan salat, lalu wakil imam itu mengerjakan salat pada masjid agung atau masjid lebih kecil sebelum imam, dan imam mengerjakan salat pada masjid yang lain, maka salat jemaah mereka yang dikerjakan di masjid agung, masjid jami' maksudnya, masjid agung masjid jami' atau masjid lebih kecil sebelum imam itu adalah sah, dan yang lain harus mengulangi dengan mengerjakan salat zuhur. Sebab apa? Sebab dia telah dilantik oleh imam, dapat restu daripada imam. Kalau dia semaya sebelum imam pun tak apa. Sebab tu anak kata dalam kisah ni imam itu. Imam ini dua perkara lah di sini ya. Imam tu cuma di sini maksud imam tu imam hak nombor 1. Imam besar lah kalau dalam istilah Kelantan ni, imam besar. Imam yang dilantik oleh pihak kerajaan.
Ana baca sekali lagi supaya mudah faham. Sebab ni kenyataan 49 ni nampak sangat bahawa solat Jumaat ni dia ditentukan oleh pemerintah. Apabila imam mewakilkan, wa in wakkala al-imam man yusalli. Apabila imam mewakilkan orang yang mengerjakan salat. Mana dia serah tugas kepada orang lain lah. Mungkin beberapa masjid situ mungkin ni penduduk ni semakin ramai. Jadi imam lantik orang lain pula jadi tu imam. Lalu wakil imam tu mengerjakan salat lah atas dasar kuasa yang diberikan kepada dia oleh imam itu. Pada masjid jami' atau masjid lebih kecil. Sebelum imam tu sendiri semaya, imam tu hak lantik dia tu tak maya lagi. Dia maya dah. Dan imam mengerjakan salat di masjid lain. Imam hak lantik dia tu mengerjakan salat di masjid lain. Maka salat mereka yang mengerjakan di masjid jami' yang dilantik tadi, atau masjid yang lebih kecil, sebelum imam hak lantik dia semaya sah. Sebab telah dapat restu daripada imam itu. Nampak tu? Okey, baik. Dan yang lain hak tak dapat restu tu, dia kena mai zuhur, mengerjakan salat zuhur. Jadi kalau kita ikut hang ni kan parah juga tu. Dah bermudah-mudah dalam masalah ni. Sebab tu ana tu masa belajar tu guru, sebab kita kalau di sekolah kita tidak diajar kitab-kitab turas begini. Bila jumpa kata kuat disiplin agama ni. Padahal untuk salat Jumaat, bukan salat lain, salat Zuhur tak timbul. Salat Zuhur ni penentuan ada juga tapi tidak seketat ni. Ni kalau kita perhatikan dia begini. Alhamdulillah lah zaman sekarang ni kita duduk depan laptop kita tarik saja. Tarik tajuk ni dalam bahasa Arab, dia tubik lebih banyak lagi maklumat. Dan bagusnya ulama-ulama sekarang ni dia ada rujukan. Anak kalau tak ada rujukan tak berani juga. Aku kena tengoklah cara tu. Misalnya dalam kitab ni dia sebut rujukan begini, ini masalah muasir, masalah baru yang perlu diberi perhatian, yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam konteks zaman dia ketika masyarakat tidak ramai. Semua tu dia ambil kira. Dan kita kena ingatlah, salat Jumaat yang kita bincang ni dia tidak seperti salat Jumaat yang lain. Jemaah. Bukan kata kalau semaya Jumaat Zuhur kan. Tu dia panggil kifayah. Ni tak fardu ain ni. Yang kita kata Ramadan tu mai Jumaat tu. Tak lagi lah kita mai Zuhur rumah. Tak lihat ni. 3 hari dia tak pergi. Untuk kemai berat dalam hadis sebut tu. Okay. Baik. Atau kita bincang dah sebelum ni. Okey, baik, kita pergi lagi. Qaul yang ke-650. 650. Imam Syafi'i berkata, demikian pula apabila pemimpin tadi dia guna imam. Sini dia guna pemimpin pula dia guna sini. Pada hak tula tu. Sebab kalau dalam teks Arab ni semua dia guna al-imam. Imam di sini maknanya ketua imam ataupun pemimpin negeri tu lah. Cuma di sini takut ana sebut tu bukan takut keliru sebab kenapa demikian pula apabila pemimpin mewakilkan. Tadi imam dalam Arab ni semua dia guna perkataan imam. Sama saja tu. Pemimpin tu bahasa Melayu kita. Imam tu bahasa Arab. Demikian pula apabila imam mewakilkan kepada 2 orang sebagai imam salat Jumaat di masjid yang berbeza, masjid lain-lain. Sama ada dia tu imam besar ataupun dia tu pemimpin negeri, dia wakil sini makna lantik lah maksudnya. Dia lantik 2 orang sebagai imam salat Jumaat di masjid yang berbeza. Siapa saja di antara keduanya yang lebih dahulu mengerjakan salat Jumaat, maka itulah yang dianggap sah. Sedangkan yang terakhir hanya sah jika dia mengerjakan salat Zuhur selepas tu. Maknanya, ni pelik sikit, tak apalah kita baca. Apabila seseorang wali salat di masjid kecil, lalu datang wali ni mana pemerintah setempat maksudnya. Apabila wali salat di masjid kecil lalu datang wali lain dan salat di masjid besar, maka siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mengerjakan salat Jumaat, maka itulah salat Jumaat yang dikisah, orang lain kena salat Zuhur. Hak alih atas pun gitu juga. Cuma kita rasa pelik lah, mungkin timbul pasal pelik. Apa yang jadi tak sah? Muka dua-dua tu dilantik gitu. Ini sebab kena ingat kenapa hari gini sebab dia ni semaya ni di satu lokasi ni, misalnya satu negeri, misalnya kita sama-sama Kota Baru tapi ada 2 masjid semaya, dia kena semaya serentak. Mana semaya lah termasuk di awal waktu dia. Kalau hak semaya lewat tu tak boleh.
sebab dia dilantik. Mana serentak waktu tu. Itu maksud dianya. Tu. Tapi kalaulah ada hak satu lagi tu lewat, tiba-tiba hak satu lagi tu semaya dah, maka semaya dah tu dia ingat sah. Cuma sini kukuk mana pun ada kekeliruan, memang ada kritikan pun. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat begini? Sedangkan kedua-dua tu dilantik. Gak isu bila tempat berbeza, lewat sedikit sebanyak tu memang akan berlaku. Tu sebab itulah di sini dia lebih ana catat di sini, ana catat ni. Makna pengerjaan solat Jumaat lebih ditekankan kepada penekanan oleh pemerintah tu. Oleh pemerintah tu. Jadi maknanya kih begini lain ni. Seorang imam, hak pemerintah atas dia tu lain, pemerintah negeri dia lantik. Maknanya di sini seolah-olahnya hak yang dikehendaki di sini seorang imam tu dia tak boleh lantik dua lah sebab dalam satu tempat. Tu maksud dia. Jadi kalau lantik dua, hak mana-mana mula semaya hak tu dikira. Maknanya tak boleh lah. Sebab tak nak kata kita bincang berkenaan dengan ni lebih dalam konteks zaman dia. Nak suruh nampak Syiah tu. Orang tak pakai dah ni zaman ni. Minta maaf lah kita sebut datang kata tengok tu. Duk kata tak pakai Imam Syafi'i. Nak pakai lah. Nah, ni masalah ijtihad ni. Nak pakai lagu mana ni? Kan anda sebut ni kan. Ni kata baru saja baru putih masjid. Nak kira kau nak paling-paling jamik ke? Jamik ni masjid besar, Masjid Muhammadi, Masjid Ukhir mana besar? Kau nak kira besar. Tak setengah kata dak masjid jamik ni masjid terulung. Masjid Muhammadi. Patut sekitar Masjid Muhammadi tu Masjid Hakim ada kata baru lagi tu. Patut masjid mana hak sekitar tu kan ada banyak. Tak apa sebab kita tahu banyak tu. Banyak pun tak muat. Masjid Hakim tak muat apa keluar semua. Masjid Muhammadi memang kita tahulah. Kadang-kadang duduk di luar pagar tu. Ketika tertentu. Jadi tak timbul masalah. Jadi isu yang disebut oleh Imam Syafi'i ini sebenarnya dia merujuk pada zaman dia itu. Takut orang sewena-wena buat sebab jemaah ni dia jadi tak sah kalau tidak ikut peraturan dia. Gak zaman waktu itu kena faham ni konteks, dia panggil konteks. Zaman dia ni bagi ana lah. Sebab ana rujuk banyak juga. Kita ada tengok dalam rujuk kes sebab ana kumpul khusus. Kita kena tengok juga dalam konteks-konteks baru. Misalnya kitab Bulughul Maram. Cuba tengok di situ tentang salat Jumaat. Dia hurah macam mana? Hurah dia berbeza. Kita boleh buat andaian ni. Salah satu, kita kena ingat Imam Syafi'i ni bukan cala-cala orang. Dia buat begini ni sebagai nak supaya masyarakat tidak tersalah. Sebab salat Jumaat ni seminggu sekali. Tak serupa dengan sembahyang Zuhur. Dia ada khutbah. Dia ada peraturan dia. Orang yang tak dengar khutbah pun tak jadi, tidak dikira sebagai nak mencukupkan quorum 40 orang tu. Lepas tu ramai mana ulama yang kata tak dengar khutbah tak sah jemaah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata sah. Maknanya jadi apakah zaman Imam Syafi'i itu masyarakat berpengetahuan seperti kita? Mana kalau tidak didisiplinkan gini, masing-masing pakak buat jadi lagu mana? Alah pelik apa kita kata dah. Ingat Anas sebut cerita bila siap masjid. Mula-mula tak payah sebutlah masjid mana, tapi tak sebut pun boleh tahu lalu. Masjid mana-mana hak muda, hak mula-mula ada kipas helikopter. Ingat tak? Tak kena mak sebut itu. Tak betul tu. Ada juga salah bab masjid. Dak masjid lain. Anak tak sebutlah masjid mana ya. Nak cerita dia nyegin. Sebabnya salah seorang EJK masa anda jaga masjid dulu, EJK tu dia pergi. Nah, yang zaman kita ni pun ada lah orang tidak berilmu sampai tahap tu. Hidup depan lah. Muka masjid baru siap. Masjid 5 juta lebih. Email tak ada gitu. Tak tahu lah apa je hari start mula-mula email tak ada. Ana ni hak ceritanya EJK hak pergi semai situ lah. EJK masjid Ana. Muka dia tak tahu hari tu dia pergi. Tak ada siapa naik. Jadi tu email. Bukan. Tu email batal. Tu email semai dia batal. Tu email pergi lah. Sepatutnya orang lain kena ganti lah. Tak ada siapa naik. Rupanya hidup depan tak biasa laku. Enggak hari Jumaat. Kena baca derah. Quran tu. Hak duduk sah belakang ni masuk lagi. Belah sebuah gitu kan. Adalah erti hak alih. Nak ayat zaman kita pun maklumat. Tetap berkenaan dengan salat ni. Tak tahu nak buat lagu mana. Maknanya. Cuba bayangkan kalau tidak buat gini. Zaman dulu. Tu zaman dulu. Buku calam kita terpakat buat maya kita cukup dah ni 45 orang ni. Nak 40 lebih 5 orang ni. Kita buat
Tapi mau kita mungkin semaya padai pun sah mak ni. Tak mesti masjid besar mana pun. Kalau pakat buat gitu jadilah ke mana? Tidak sepakat. Tak comel nampak tu. Tak nampak syiar itu. Tu. Sepolah ni hadirat. Penuh. Setengah kalau masjid tepi jalan kan jam jalan. Biasa tu. Tu kena faham dekat. Ana sebut tu takut silap faham pula. Takut mari mikir lagu mana kita buat lain. Tak kena dengan pandangan Imam Syafi'i. Kita kena faham maksud Imam Syafi'i tu. Dengar dia buat gini masing-masing kena pergi. Jadi imam pun imam telah diiktiraf oleh pihak pemerintah, terlatih tak terima masalah. Tu ya. Itu maksudnya. Sekarang ni masuk dia cuba tengok sini lah kitab ni dia waktu zuhur, tapi kalau dalam kitab asal ni dia panggil waktul jumu'ah, bukan waktu zuhur. Moga waktunya sama, tapi dia terjemah ni waktu zuhur. Kalau asalnya ana asal tu pun dia waktu Jumaat dah. Dalam terjemah tu dia waktu dia. Dalam rifa'. Salat Jumaat. Ini dia waktu salat zuhur terjemah ni. Hak asal mukhtasar ni pun dia tulis jelas ubahlah. Ana pun tak tahu kerana apa dia tulis waktu zuhur. Memanglah waktu zuhur waktu Jumaat ni sulah ya. Tapi tajuk dia buat ni waktu Jumaat. Ubahlah sikit tu. Qaulnya ke 651 Imam Syafi'i berkata waktu salat Jumaat itu antara tergelincirnya matahari sampai akhir waktu zuhur. Sama saja waktu dia. Sebab Jumaat ni adalah salat itu. Waktu tu waktu zuhur sebenarnya. Cuma orang tak panggil waktu zuhur lah, panggil waktu Jumaat. Tetapi pelaksanaan dia boleh dilaksanakan dalam kadar seperti waktu zuhur. Baik, maknanya bermula dengan tergelincir matahari. Tergelincir matahari ini maksudnya ketika matahari tegak di atas kepala tidak ada bayang. Bila keluar sikit bayang, maka masuklah waktu zuhur. Keluar sedikit. Kalau bayang tu lebih panjang daripada objek tu, masuk waktu asar. Itu. Jadi Imam Syafi'i kata waktu salat Jumaat itu antara tergelincirnya matahari sampailah kepada akhir waktu zuhur, sebelum imam keluar dari salat Jumaat. Sebelum imam keluar daripada salat Jumaat tu di akhir waktu zuhur. Itu waktu dia. Sebabnya begini, kalau seseorang itu tak sesah lagi sembahyang Jumaat, habis waktu zuhur, dia kena sesah dalam bentuk sembahyang. Dia kena tambah 2 rakaat. Jadi sembahyang zuhur. Cuba kita tengok di sini. Sesiapa yang mengerjakan salat Jumaat setelah tergelincir matahari dan salam sebelum berakhirnya waktu zuhur, maka dia dikira sempat dengan salat Jumaat pada waktunya. Mana tak apa, jadi salat Jumaat dia. Kecuali apabila ia berada pada suatu negeri yang telah mengerjakan salat Jumaat sebelumnya. Maksudnya ke dia? Maksud dianya, kalau dia pergi ke satu tempat tu telah mengerjakan salat Jumaat, dia tak boleh sembahyang ada Jumaat tu sebenarnya. Dia kena sembahyang zuhur. Sebab misalnya contohnya ambil contoh mudah. Misalnya pergi di Jeli misalnya. Kita nak sembahyang Jumaat. Kita ni pun ramai pergi 2 buah bah. Bolehkah kita nak sembahyang Jumaat? Sedangkan sudah dah sembahyang Jumaat tak boleh. Kita kena pergi Jumaat zuhur situ. Kan ada maksud. Kita tak apa salah kita buat Jumaat. Kalau kita email 3-4 orang ni. Tak siap pun ada lagi. Lagi perlis ni kan. Lama pergi dengan konvoi gitu. Sembahyang Jumaat lah bawa kita ni. Tak email apa ada. Tak siap apa ada. Tak boleh nak buat gitu. Engkau orang sembahyang Jumaat ada situ. Pada kita sembahyang zuhur sudah lah. Kita kata musafir tak lah kalau nak sembahyang Jumaat tak boleh. Lama kita pergi buat pukul 3 Jumaat di masjid tu. Pinjam member dia tu. Padahal dia buat dah Jumaat. Kita kata apa? Mau cukup. Apa mari 3 buah bah. 100 orang lebih. Tak boleh. Tak boleh buat gitu. Peraturan dia. Gitu. Betul lah waktu Jumaat tu sampai habis zuhur. Betul lah tu. Tapi dah orang main dah Jumaat situ. Awak sembahyang zuhur sudah. Gitu maksud dia tu. 652. Cumanya dalam perbahasan fiqh, kalau kita pergi satu tempat, memang tempat tu tak ada orang. Misalnya kita kata mana kita kata, yalah kalau kita musafir, kita boleh sembahyang Jumaat. Katalah kita nak buat Jumaat. Boleh khutbah wi tazkirah. Tak apa tu boleh, tempat tak ada pergi pada pasir. Kita pun ramai sampai 200-300 orang misalnya. 3 buah bah, 4 buah bah boleh nak kalau nak buat. Tak buat tak apa. Tidak wajib ke Jumaat. Tapi kalau nak buat boleh sebab situ tak ada orang sembahyang Jumaat. Hak tani di negeri tempat tu ada sembahyang Jumaat. Kita tak boleh buat adalah Jumaatnya. Baik, Imam Syafi'i berkata, ya? Ya? Mana?
Di China kadang-kadang buat sejak 2 jam bagi dia sembahyang Jumaat. Masa waktu pukul 12, pukul 1 baru dia sembahyang. Maknanya hak tu dia sebut tadi tu. Hak tu ya maknanya kita sembahyang Zuhur dulu lepas tu sembahyang Jumaat sekali ni. Hak tu tak apa gitu. Tapi kena sembahyang Zuhur ataupun kita nak tunggu Jumaat sekali ni pun tak apa juga. Ada tempat gitu. Masalah ni dah dia sebut ni. Tempat kita tak nampak masalah tu. Kalau kita pergi tempat orang, iyalah kita kata kalau nak mudah kan, tak payah sembahyang Jumaat, kita musafir. Tu tak ada masalah dah tu. Ni ayat ni kalau nak sembahyang Jumaat. Kita kata lama di China pukul 3. Kita sembahyang dulu Jumaat. Tak boleh. Mungkin tu tempat dia. Tu maksud Imam Syafi'i ya. Hak sembahyang Zuhur tak apa. Dia tak ambil kira Jumaat tu. Dia ambil kira. Itu maksud dia. Lepas tu kita kata apa, cuba kita fikirlah. Ana pun terfikir juga bila kita baca kitab ni. Sebab Imam Syafi'i ni, kita kena letak Imam Syafi'i ni, kalau kita baca kitab dia, penghargaan ulama, bukan main-main. Semua ni dalam konteks pemimpin Jumaat ni. Sekali seminggu tu. Khutbah dia tu, khutbah memberi peringatan kepada masalah bersama, bukan masalah peribadi. Perkara-perkara gitu ya. Kena ambil kira lah. Gitu di China apa lewat ni 2 jam lebih ni. Kita kena ambil kira tu tempat dia tu. Tu kalau kita belajar fiqh kita menampak lah. Macam ada orang buat macam bukan sama masjid email dia istirahat. Dia kalau mengikut Imam Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau baru ni ada orang buat macam tempat. Tempat. Bangun dia. Buat Jumaat. Ni kalau kita bercakap dalam mazhab Syafi'i lah. Tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh kita. Kalau dia mazhab lain, tapi mazhab bila gitu dia masalah dia imam ni satu lagi imam seperti di sini sebut pemerintah negeri. Dia boleh cah sebagai salah lah sebab itu peraturan. Sebab dia Jumaat ni dia bukan masalah peribadi. Tak boleh. Sebab tu kalau di Selangor memang dia buat keluar surat berkeliling. Sebab anak kuliah di satu masjid tapi dia kecil. Asalnya surau. Memang di masjid situ lama dah jalan masjid. Bila kerajaan buat masjid besar, comel lah, fakir pemuda, lebih selesa lah. Dia buat keluar surat. Dia tarik balik kebenaran salat Jumaat itu. Untuk salat Jumaat 5 waktu sahaja. Tak boleh buat. Kalau buat tu dia boleh cah salah. Dan tidak salah dalam fiqh tu. Bahkan bagusnya semua AJK dia pindah. Hak tu dia cari AJK lain dan AJK hak lama tu dia letak juga sebagai orang panggil apa? Hak senior lah. Dari sudut tu. Jadi bila anak pergi ke masjid tu kan, muka tu lah. Orang kata memang pok kita belakang di suhur masjid. Mana tak timbul masalah, tak timbul perbalan, tak timbul sebab dia orang sama. Jadi kebaikan dia dari sudut kebaikannya apa dia? Maknanya pengalaman mengurus sudah ada, lepas tu lebih tersusun banyak kelebihan. Kita kena terima lah tu. Sebab itulah di sana ni antara kebaikan dia punya musim PKP lah, dia baik dia, jangan kata tak baik no. Misalnya surau-surau tu banyak diisytiharkan dinaik taraf menjadi surau Jumaat. Contoh tempat Anas di. Sebelum ni bila kita nak salat Jumaat kena keluar daripada perumahan kita tu. Sedangkan penduduk di situ saja pun rumah 900 buah. Dalam pagar tu. Bayangkan 300 buah kalau pergi 2 orang, 3 orang, kalau 2 orang pun sudah berapa 1200 dah. Enggak masjidnya muat sekitar 150 ya. Terpaksa perbesarkan. Kesan kebaikan dia ni apa? Jadi nak laksanakan SOP pun mudah. Tak perlu besar-besar tu. Tu kebaikan dia. Jadi kerajaan ia tentukan. Kena mahu. Sebulan lebih. Hampir 2 bulan baru dibenarkan. Dan pihak dia akan turun cek lah cukup ke tidak. Padai ke dengan penduduk di sini, cukup ke ada email, ada belakang ke tidak tu. Lepas tu dia ada alarm pula dia bagi. Dia banyak kebaikan lah. Jadi kalau kita nak buat ikut-ikut gitu tak boleh. Tadilah tak sah. Kena mai Zuhur semula Imam Syafi'i kata. Jadi kalau kita nak buat Jumaat kena mohon lah. Dan pihak maik kata tak mungkin akan dibenarkan surah ni. Pihak maik kata begitu. Surah mana Ustaz Din? Mana-mana surah lah. Pihak maik kata tak mungkin akan diberi kebenaran. Siap dengan ambil gambar. Bukan ada itu. Sebab apa? Tak cukup syarat. Terlalu kecil. Lepas tu pengurusan banyak kau. Lepas tu masjid tu terlalu dekat. Okay? Masjid. Jadi benda lagi tu lah.
Okey, baik. Kita kena fikir satu kali. Ni anda tengok juga. Kalau kita langgar yang ini, dia akan jadi bercelaru lah kira-kira. Jadi maknanya, pemerintah tu, bila tak ikut pemerintah, jadi akan timbul masalah. Sebab tu tidak dibenarkan. Jadi yang dimaksudkan dengan hadir untuk menyatukan hati, tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Itu kena faham juga tu. Jangan kita ingat Imam Syafi'i ini buat ni berdasar kepada saja-saja, tak ada maksud di sebalik, tidak. Imam Syafi'i ni bukan sebab Syafi'i kapur kita ni. Imam Sah ni. Kita ambil faedah cukup banyak dengan ilmu dia ni. Baik, seterusnya 653. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Al-Muttalib bin Hantab. Ni. Kadang-kadang kita ni nak baca, kena tengok Arab dia. Baru boleh nampak. Tinggal. 652. Imam Syafi'i berkata, barang siapa belum memberi salam pada salat Jumaat hingga waktu zuhur telah berakhir, maka salat Jumaatnya tidak sah dan dia hanya boleh melakukan salat zuhur. Baik. Ni disebut tidak sah. Mana apa maksud tidak sah? Kena buat semula. Buat semula daripada rakaat pertama. Tapi ada juga setengah sebut, tapi tidak pandangan Imam Syafi'i, tambah 2. Dah dia buat 2. Sebab bila tak jadi tu tambah 2, cukup jadi 4. Jadi khutbah tadi tak kira. Sebab apa? Duduk tengah semaya tu masuk waktu asar. Jadi setengah ulama kata itu jadi qadha. Sebab sudah masuk waktu lain. Setengah kata tak. Sebab apa? Sebab separuh tu sempat. Separuh tu bukan makna 2, walaupun tak selesai lagi 2 rakaat, tapi makna dia buat dalam waktu zuhur. Ada yang kata begitu. Setengah kata tak. Salat Jumaat ni lain. Hak tu untuk salat zuhur boleh buat gitu. Misalnya seorang salat zuhur, dia salat serakaat. Maka 3 rakaat yang dia buat dalam waktu asar tu, ada di kalangan dalam mazhab Syafi'i kata itu jadi semaya tunai, tidak qadha juga tu. Pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau 1 rakaat pun tak sempat, tu dia jadi qadha. Jadi 4 duduk dalam waktu asar. Tak ada selesai rakaat pertama orang biasa. Tu kira jadi qadha, otomatik jadi qadha. So kata dia kena niat jadi qadha. Ubah niat situ. Ada jadi sini kalau mengikut qaul Imam Syafi'i, tak sah semaya tadi. Bila tak sah, dia kena semaya semula sebagai zuhur. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sebab dia kata tak boleh nak qiyas dengan zuhur tu. Ni semaya Jumaat ni. Gitu kan. Dan ana pun sebenarnya tengok dalam kitab-kitab lain pun ni kuat ni pendapat ni. Nak ke Jumaat tak ada siap lewat benar tu. Kena ingatlah dia kata harus tidak sah dan hanya boleh. Tak ada pilihan. Dia kena maizur. Kalau kita tengok dalam hak ni, kalau dalam hak asar dia tengok bahasa dia guna ni. Fa in dakhala awwal waqtil asr qabla an yusallima minha. Bila mana seseorang itu semaya, mana Jumaat lah. Sebab Jumaat tak boleh semaya seorang, tak boleh maya beberapa, dia kena ramai. Masuk waktu asar sebelum dia bui salat, fa'alaihi dia guna. Fa'alaihi ni kalau bahasa fiqh mana wajib atas dia. An yutimmal jum'ah zahran arba'an. Dia kena sempurnakan Jumaat sebagai semaya zuhur 4 rakaat. Tengok lain belakang tu. Okey, tak apalah. Jadi maknanya dia kena okey. Jadi dia kena semaya zuhur. Okey, jelas itu tak boleh lah. Mana tak sempat pun salat. Masuk waktu asar. Maka Jumaat dia terkira tidak sah dan dia hanya boleh melaksanakan salat zuhur. Okey. Qaul yang 953, Imam Syafi'i kata diriwayatkan daripada Muttalib bin Hantab. Kena baca tasdid tu Al-Muttalib tu. Di sini dia dalil lah. Bahawa Nabi SAW diriwayatkan daripada Muttalib bin Hantab bahawa Nabi SAW mengerjakan salat Jumaat apabila bayang-bayang tengah hari sekadar 1 hasta atau lebih kurang. Maknanya permulaan waktu zuhur lagi lah.
apa dia tidak permulaan dah tu maknanya agak banyak rezeki masuk. Kalau permulaan ni ada bayar saja. Sebab dia kata pernah nikih ni berlaku lagu mana nikih ni? Waktu yang sangat panah. Waktu yang sangat panah. Panah di tempat dia ni tak serupa kita. Matahari duduk atas kepala tu panas suruh tu. Nabi kata pada waktu itulah neraka Jahannam berpaling kanan. Fai'u Jahannam, Nabi kata dalam hadis ya. Gelegok panah neraka Jahannam pada waktu itulah. Jadi Nabi sebut, Nabi nak isyaratnya waktu tu boleh berlewat ke sikit semaya. Misalnya Nabi sudah pernah mengerja kesalnya apabila bayar-bayar tengah hari sekadar 1 hasta. Bayar-bayar kadar, bukan sekadar tu kadar 1 hasta ataupun lebih kurang gitulah. Makna ada ketika Nabi lewat, banyak dah tu. Kira kita tak gini kan. Kalau tubik sikit masuk dah zuhur. Ni jadi sehasta. Maknanya maksud dianya bayar tu sudah banyak dah tu. Pukul apa kita tahu pukul 2.30, pukul 3 gitulah. Ni berlaku ketika musim panah. Nabi enjak sikit panah doa tu. Hak duk jauh-jauh nulah nak mari. Muka zaman Nabi ni masjid dia tidak ada bumbung yang lengkap. Tempat-tempat tu bukan semua. Pelepah tamanya. Enggak bila semai jemaah ni pas keluar masjid. Tu jadi panah tu. Jangan ingat panah tempat dia. Sahabat Ana tu siapa ke tak boleh buat haji langsung tahun 2014 kesian dia. Kita masuk seminggu gitu ya pergi. Dia pergi solat Jumaat. Dia diingat kedai masuk masjid muka tak biasa. Padahal pesan dah. Orang lain pergi awal dia pergi lewat sejadah tak bawa. Dia bawa sejadah bila nak semaya tu. Dia hafal. Tak ada sodah semaya. Dia berasa pening. Balik sebab tak atas kepala ni tak ada piah, tak ada gapo, tengah panah. Dia tengok Pakistan tak apa, ya Pakistan ni kepala lain. Dia kelik tu autopsia, ingat lagi saya dia putu perekat tua pada kesenia lah, tikah jauh kat sana. Siapa di hotel rebah pengsan, kena stroke habis, muju tak mati, pergi ke hospital. Kita pergi ambil dia hari kita nak balik, cuma bayar je lah. Sedih dia, jerit dia tegak gidah Mekah tak lewat haji nak mana tu orang panggil ma qaddarallah lah, takdir tu pada dia gitu nak mana. Bukan tak berkat duit buat NDB tu dak. Tu kita tak tahu tak boleh nak kait tu lah maknanya. Sedih dia, orang lain boleh buat belakang. Anak pun sedih juga apa. Kita ni jadi kena pergi ambil dia di hospital. Dia ambil kau nak klik naik motor van. Orang lain susah belakang. Dia nak pergi umrah pun tak boleh. Nak mana? Di hospital. Orang pergi ziarah Madinah pun dia tak boleh pergi. Tu berlaku gitu Panas tahu tu lah. Sebab tu lah kita tahu Nabi anjak tu. Hak ni pun dalam konteks zaman Nabi. Enggak kita ni panas tahu mana pun. Mekah lah ni panas ramai lewat. Tak apa-apa. Pergi masjid Ekong. Pergi pula naik kereta. Ni saya nak sebut biarlah. Hak berkait dengan ni. Jadi panas lah ni. Dia tak timbul masalah. Sebab apa? Kalau orang duduk kawasan tu sebab dia bangunan tinggi. Rupanya buat apa? Dulu anak pergi, anak pernah tanya Datuk Arab tu buat apa buat bangunan tinggi. Lepas tu dekat-dekat bangunan dia. Dia kata dia nak bayang tu. Sebab tu dia orang jual tidak jual dalam bangunan ke. Dia kata kalau Zuhur dia duduk alih ni. Lepas asar kalau nak pergi cari dia sebelah alih ni. Dia kira bayar. Bayar bangunan tu. Kalau tidak panas ketak lah dia. Itu hikmat dia buat bangunan tinggi dekat-dekat tu. Nak jadi makruh itu sah. Tapi kau ke mana pun bagi dia ni maknanya bayar itulah. Jadi bayang tu dia boleh guna untuk dia berniaga dan sebagainya. Jadi dia ni tak timbul sebab dia masjid kita tak ada aircon. Dulu ketika tak ada dulu, bangunan pun tak ada tinggi-tinggi lagu tu. Nanti kita kena fikir semua tu Qaul yang ke-654 654. Imam Syafi'i berkata para ulama sepakat bahawa salat Jumaat tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu zuhur. Itu maksud gelincir matahari itu. Maksudnya masuk waktu zuhur. Hak ni kata Imam Syafi'i ittifaq, sepakat ulama. Bahkan kalau dalam teks Arab ni Imam Syafi'i sebutnya lebih mantap lagi bahasa dia. Saya nak baca Arab dia lah tu. Hak Qaul dia kena 154 tu asalnya. Ni kalau berdasar pada teks Arab dia ni, sebab anda tak tanda sini. Ni bahasa dia. Imam Syafi'i kata wala ikhtilafa 'inda ahadin laqaituhu alla tusalliya al-jum'ah hatta tazula asy-syams. Tak ada khilaf orang ulama mana pun aku jumpa. Tu asal dia.
ulama mana pun aku jumpa, tak ada seorang pun bantah bahawa solat Jumaat ni hanya boleh dilaksanakan selepas gelincir matahari. Tengok bahasa dia lebih mantap tu. Tak ada seorang pun ulama aku jumpa, makna semua aku jumpa semua kata kena selepas gelincir matahari. Mana selepas masuk waktu zuhur. Maknanya waktu Jumaat, waktu zuhur ni sama. Itu maksudnya. Cuma bezanya kalau lepas dilaksanakan salat Jumaat, maka tak boleh. Jangan main sebab anda pernah jumpa baru teringat kayak ada kayak Jumaat jatuh pada hari raya Korban. Nah, pukul 12 tak melih hari lembu. Bolehkah kita kata tak apa pok kita ni ramai, kita maya pukul 3 pok kita Jumaat. Sebab kita nak cakap lembu ni. Bolehkah gitu? Tak boleh. Dia kata ya tak ya pun cukup dah patah melih pun tak email. Biar dia maya masjid tu, moga dia melih pukul 9 lagi kat kita ni betul hari tu macam mana lembu lari petah 12 baru dah. Nah, mau melih pukul 12 lebih 9 nak cakap tak ada waktu zuhur. Bolehkah kita buat gitu? Tak boleh. Moga orang semaya dah. Kena maya zuhur lah kita ya. Tapi kalau zuhur tak apa. Kalau zuhur tak apa. Kalau zuhur misalnya kita kata, ni maya dah zuhur. Kita pupuk kita ni kita pakat. Kita kata, pupuk kita ni lepas kita mani-mani kita cuci, kita maya zuhur. Jumaat, apa tikas? Boleh kalau zuhur. Jumaat tak boleh gitu. Jangan terbiang buat gitu. Kejut buat majlis. Nah. Moga ramai. Kebetulan seretak tempat tu 5 ekor melih lembu. Gak ramainya cukup 40 orang. Dia basic tak apa buat kita tak suruh sini lah. Kita buat Jumaat sini. Kita bawa dah cari dah tika-tika ni. Tak apa baca ketubah kita pakat baca lah. Pakat baca dah tu. Tak boleh Jumaat ni ada disiplin dia. Tak boleh lagu tu nak kerja lagu tu zuhur tak apa zuhur boleh kita pakat gitu kita main zuhur pukul 3.30 lah. Kita sesal makan-makan kita boleh pergi mandi ke apa biarlah masjid dia buat cara dia. Jumaat tak boleh. Jumaat tak boleh gitu. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-655, tidak boleh seseorang memulai khutbahnya sebelum jelas bahawa matahari telah tergelincir. Makna sebab khutbah ni dia mewakili 2 rakaat tu. Takut gini dah bukan boleh kira sebab tu kata tak boleh. Kena ikut. Sini tak apalah kalau setengah tempat tu dia yalah minggu hari Jumaat apa kerja. Ada kata kita mai Jumaat kita khutbah dulu. Nak jimat masa ni. Kita pergi tu 10 minit rasa kita baca khutbah dulu. Jimat dah situ 10 minit. Nak kita nak usah rokok lagi banyak kau lagi nak buat ni. Nah, waktu rehat saja tu. Masuk waktu zuhur, mai Jumaat. Khutbah dia buat awal lagi. Boleh. Tak boleh. Itu mazhab awak tu. Tak boleh pakai. Tu maksud dia nya. Tidak boleh seseorang memulai khutbahnya sebelum jelas bahawa matahari telah gelap. Maknanya kena jelas maksud waktu zuhur. Baik, seterusnya 656 Qaul yang ke-656 Imam Syafi'i berkata, apabila ataupun jika seseorang memulai khutbah Jumaat sebelum matahari tergelincir, lalu setelah matahari tergelincir ia mengulangi khutbahnya, maka salat Jumaatnya sah. Boleh gitu. Sebab hak dia kiranya khutbah tadi hak yang kedua tu. Hak dia buat semula tu. Aku kata apa kerja awak gitu. Taklah kalau ada buat gitu. Pekoh. Ni dia nak ayat hukum. Dia bukan kata molek buat gitu, suruh buat gitu. Kalau ada buat gitulah ke mana? Itu tujuan pekoh tu. Zaman Nabi tak timbul pekoh ni. Orang tak buat kerja gitu. Pekoh ni dia bersih dia bila timbul masalah. Sini kalau ada orang buat gitu. Waktu itu kata tak nasabah, tak cara menasabah, tak menasabah, dia tidak bicara menasabah ni. Katalah ada seorang tu dia khutbah sebelum Jumaat. Masuk waktu Jumaat dia khutbah pula. Jadi sebab dia kira hak tu hak nombor 2 tu dia kira. Hak sebelum tu tak kira. Bab musim-musim pilihan raya ni nyapakah ni. Dia panggil ceramah kelompok kecil. Tu. Tazkirah politik tu nak. Jadi sah Jumaat dia tak ada masalah. Namun apabila ia tidak mengulangi khutbahnya sesudah matahari tergelincir, maka salat Jumaatnya tidak sah dan dia wajib melaksanakan salat zuhur. Ni melaksanakan salat zuhur. Maknanya dia kena semaya zuhur lah. Baik, ni kata sini. Kalau kita tengok dalam tak sah tu, maknanya dia kena buat jemaah semula. Tak perlu mai zuhur sebab dia awal waktu lagi tu. Tapi kukuk mana pun
Kalau mengikut Imam Syafi'i ini, salat jemaah tu jadi tidak sah. Dan dia wajib melaksanakan salat zuhur. Tu kalau dia nak buat salat, tu mana tak sah sebab dia buat dah. Tapi setengah ulama kata bila tak sah dia kena buat semula, buat jemaah semula, khutbah semula. Ada juga yang kata begitu. Cuma hak ni kata-kata Imam Syafi'i. Baik. Anda nak tengok sebut sini sebab sini bawah ni dia buat bahasa dia ni lain. Anda baca ni lah. Fa ini ibtada'a rajulun khutbatal jum'ah qabla an tazula asy-syams thumma zalat asy-syams fa'ada khutbatu ajza'at anhu al-jum'ah. Tadilah siapa dia khutbah, lepas tu masuk waktu zuhur, dia khutbah pula. Mengikut rukun khutbah lah. Tak apalah tu. Sahlah jemaah dia. Wa illam, dan kalau dia tak ulang dua khutbah tadi selepas gelincir matahari, maka maka tak jadi jemaah dan wajib atas dia ulang zuhur 4 rakaat. Kena mai zuhur 4 rakaat. Sebab sebagai hal ini sebagai denda pada dia. Kita kata apa salah? Buat jemaah semula lah. Tak boleh. Tu jelas sebut tu. Bagi macam tak usah duk tanya lah. Tak ada khilaf. Memang ada khilaf pun. Memang ada khilaf. Semaya jemaah semula lah. Baik. Imam Syafi'i, kena ingat tadi kan kita jumpa dah. Maknanya jemaah ni dah jemaah mula-mula tak buat, tak jadi, dia kena semai zuhur. Sebab apa? Sebab hak mula-mula dia tak boleh ulang 2 kali jemaah ni. Dia kira gitu. Boleh ada tempat lain buat dah jemaah tu. Tiba-tiba dia buat tak kena. Orang lain buat dah. Hak tu tadi kan kita jumpa. Dia kena semai zuhur, tak boleh buat jemaah. Selepas buat jemaah ada pula jemaah. Tak boleh gitu. Atas rasa itulah. Sebab tu dia kena semai zuhur. Sebab kalau kita kira logik kita hak tak erti lah. Hak tidak pekoh lah. Tapi orang tak akal kita, orang akan pakai Syafi'i lah, Imam Syafi'i lah. Kita kata kalau hamba lah tak, kita kata dah dia buat, dia khutbah sebelum jemaah. Lepas tu dia terus semaya 2 rakaat semaya jemaah. Dia tidak ulangi khutbah. Maka tak sah lah khutbah dia. Betul lah Imam Syafi'i. Kalau kata kita buat jemaah semula lah. Imam Syafi'i tak kata gitu. Dalam hak Arab ni jelas sebut lam tajuzil jemaah. Tak jadi jemaah dia dan wa kana alaihi an yusalliha zahran arba'. Dia wajib dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Alaihi, wajib atas dia. Waktu yang diperbolehkan untuk melakukan salat jemaah adalah antara tergelincir matahari sampai waktu asar. Apabila waktu asar telah masuk dan dia belum memberi salam pada salat jemaah, maka hendaklah dia menyempurnakan salat jemaah dengan salat zuhur 4 rakaat. Hak ni ulama khilaf. Ada setengah kata kena sembahyang semula, dan Imam Syafi'i kata tadi kena sembahyang semula 4 rakaat. Ada setengah kata tak, tambah saja 2 rakaat. Ada yang kata begitu. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia harus memulai lagi dengan salat jemaah. Jadi kalau kita tengok ni, mana sebab tu dia sepakau Imam Syafi'i sendiri pun ada setengah kata Imam Syafi'i kata kena tambah 2 rakaat. Sebab tadi ke salah tu tak sempat salah, duduk rakaat kedua dah tu. Tambah 2 rakaat. Kalau dia tak buat begitu, dia salah dalam keadaan tak sempurna gitu. Dia kena semai zuhur semula. Kena buat 4 rakaat. Jadi khilaf lah. Ada khilaf. Hak isu dia hak ni dia telah bui salat dah. Dia bui salat, masa dia bui salat tu dalam waktu asar dah. Maknanya sesah mai tu. Tu kena mai zuhur mula 4 rakaat. Tetapi kalau dia sebelum dia bui salat, duk tengah mai tu punya rebel. Tu dia tak boleh bui salat, jadi zaman jadi tahiyat awal jadi. Dia kena tambah 2 rakaat. Ada juga kata dalam mazhab Syafi'i juga. Gitulah. Lepas tu kita kata ada ke semaya zuhur siapa kelewat gitu mau. Tak, kalau ada. Bahkan saya tak nampak akan berlaku di zaman kita ni. Tak ada orang semaya zuhur siapa pukul 4.20. Semaya Jumaat. Tak ada. Semaya Jumaat berantah. Dalam kita bubuh lah nama apa pun tak apalah kalau berlaku gitu. Inilah hukum ni. Sebab dia waktu tu, ya. Betul, Jumaat berantah. Dia sekat. Iya. Iyalah. Gitulah. Tapi hukum mana pun gitulah kaedah dia ni. Kita letak atas nama apa andaian dari sudut fiqh pun sani. Sebab Imam Syafi'i itu dia buat kaedah tu tak sempat beri salam. Maknanya duduk akhir tu. Rakaat kedua tu. Lepas tu kalau tentu dah. Pula biar tak ada sebut sini. Kalau tentu dah. Maya tu masa dia akad takbir tu pun
Orang nak masuk dasar, dia yakin tak akan sampai pada rakaat kedua. Lagu mana? Hak tu kalau mengikut ni, sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau dah rakaat kira dah. Hak tambah tu 3 kena tambah asal lah. Kena tambah jadi zuhur lah. Tambah 3. Tapi setengah-setengah ulama kata, kalau dalam mazhab Syafi'i lah, rakaat pertama pun tak ada. Hak ni tak timbul salah sebab duduk wisalat dah. Duduk tahiyat akhir dah. Ni rakaat pertama tak sempat. Duduk tengah rakaat pertama orang biasa. Tidak dikira sempat. Dia kena semaya zuhur 4 rakaat. Dah rakaat pun tak ada. Dikira gitulah. Waktu tu perbincangan ada bab masbuk muafiq. Situlah. Buku tu ada mengenai, dia bincang tu khusus. Dia panggil Tuhfah Al-Qafilah. Hadiah untuk orang yang bermusafir. Dia bincang, adalah dia bincang berkenaan masbuk muafiq, dia bincang di situ. Okey, seterusnya waktu azan Jumaat ni kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Ya, boleh. Kalau dah satu rakaat pun dengan imam, kita niat sembahyang Jumaat tu supaya zuhur untuk 4 rakaat. Kau mana? Kita kira sana imam dah. Kita masuk lah. Kita kira kita ada tahiyat. Mana satu rakaat pun tak. Tu memang kena niat mayasa. Ada kata begitu. Tapi ada juga dalam pendapat mazhab Syafi'i. Mai asar pun. Mai zuhur lah. Kita niat takbir tu niat mai zuhur tu Jumaat. Mana? Kita bukan jadi gitu. Zuhur. Sebab memang tak ada tu. Sebab ada ustaz tu kata. Iyalah memang ada khilaf, ana tak nafi atau ada khilaf. Cuma setahap ana belajarlah, dah amal di tempat kita. Memang dia kata semai zuhur lah. Semai zuhur. Tapi ada juga yang kata mak kalau buat ada sebut gitu, dia khilaf, dia ada. Cumanya sebab tu dia istilah dalam fiqh kena sempurna ke jemaah 4 rakaat. Dia guna istilah tu. Maknanya niat tu niat Jumaat. Cuma kena sempurna ke jemaah itu dengan 4 rakaat. Sebab apa? Sebab jemaah ni hakikat 4. Dia khutbah tu kan 2 tu. Gitu. Tapi khilaf lah, ada juga kata tak. Memang dia niat pakai niat zuhur lalu betul lah untuk imam duduk tahiyat tu. Ada yang kata begitu. Sebab dia kata kita imam tak kebangun tu. Tak ingat bangun sekali solat. Dia lah kita solat. Ada baca. Apa tu lagu mana? Anda ya fiqh. Dia kata kalau imam tu kita ingat lupa bangun. Barangkali tu imam tu duduk rakaat pertama tak ingat ya. Parut anda ya dia tu. Iyalah. Mana dia letak tu imam. Nanya tu imam tu. Lepas tu kalau imam tak bangun, sudah dengan zuhur lah. Sebab tu khilaf lah. Sebab tu kalau kita perhatikan, dia kata sebab kena perhati sebab ulama fiqh ni ulama nas. Kalimah yang dia guna. Sebab apa? Sebab ada kadang dia guna solat dia tak sah, dia kena. Setengah tu dia guna dia kena sempurna ke solat Jumaat. Maknanya kena sudah solat Jumaat dengan 4 rakaat. Maknanya niat tu niat Jumaat. Gitu. Pati ikutlah nak mana pun gitulah. Tak ana ingat masa ana ngaji dulu, masa budak-budak dulu. Orang panggil ngaji hari Jumaat rumah tu imam dulu. Dia kata kena mai zuhur. Ngomong tak ada rakaat abuk tu. Dia kata, disebut gitu. Tapi bila kita ngaji rupanya ada lagi pendapat lain. Luah jugalah. Khilaf lah. Semua anak dulu ngaji tu buka pun dia ayat 1 ya. Ayat 1 bila kita ngaji tu rupanya banyak lagi lainnya. Posisi ni kan? 2 ada tu. Sempurna ke jemaah dengan 4 rakaat. Lepas tu tak sah dengan Imam Syafi'i sebut. Kena mai lain. Tengok. Lain dia guna tu. Bila kata tak sah tu tak jadi tadi. Bila maya pula tu niat lain. Tapi hak tu bukan masalah masbuk tadi. Masalah masbuk tadi tu tu 2 tu lah. Sama ada kita tuh nak semaya zuhur ataupun kita nak niat semaya jemaah, cumanya kita buat 4 rakaat sebab tak ada tu kata imam tu. Gitulah. Okey, ada soalan lain ke? Jadi kita kata setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi minggu depan kita masuk waktu azan Jumaat ni insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.